Okey. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung tuition online Perlis Mengaji dengan untuk subjek pendidikan Islam. Tajuknya Cara Mudah Ingat Fakta Pendidikan Islam dan Ulang Kaji Tajuk-tajuk Akidah. Okey. Jadi dalam slot ni insya-Allah kita nak cuba capai dua perkara ini, iaitu yang pertama, anda boleh menghuraikan cara untuk mengingati fakta dalam pendidikan Islam, dan yang kedua, kita nak hari ini kita boleh menyatakan maksud bagi setiap istilah dalam tajuk akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, kita imbas kembali format pendidikan Islam kertas 1. Okey, kertas 1, 2, 2, 3/1. Kertas 1 kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Seperti mana anda dapat lihat di paparan. Okey. Bahagian A kita ada objektif 20 soalan dan isi tempat kosong 20 soalan juga, which is 40 markah. Kemudian pada bahagian B, soalan bertulis, esei, dia ada 4 soalan. Soalan 1, 20 markah, semua tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 akidah ada pada soalan nombor 1. Kemudian pada soalan nombor 2, meliputi ibadah tingkatan 4 dan tingkatan 5, 20 markah. Kemudian soalan 3 dan soalan 4, A, sirah, B, tokoh dan C, adab. 20 markah juga, kita boleh pilih salah satu, sama ada soalan 3 atau soalan 4. Okey, jadi bahagian B meliputi 60 markah yang membawa 100 markah untuk kertas 1 pendidikan Islam. Jadi hari ini, akidah berada pada soalan nombor 1. Jadi Ustazah nak masing-masing set dalam kepala masing-masing yang kita nak dapat 20 markah untuk akidah. Okey? Sebab ni adalah kita punya kunci kekuatan untuk kita skor dalam pendidikan Islam kertas 1. Okey? Sebab kita semua bila kita dah bergelar calon SPM, kita mesti nak lulus. Betul tak? Kita nak lulus, dan lulus ni adalah satu benda yang tak mustahil kalau kita usaha. Dan lebih daripada lulus, kita mestilah nak A+. Okey, semua orang, semua anak murid ustazah yang kat mana-mana pun berada, mesti ada impian untuk dapat A+ pendidikan Islam. Dia adalah satu benda yang tak mustahil kalau kita usaha. Okey, macam mana nak usaha? Apa yang kita perlu buat? Apa yang anda perlu buat? Apa yang saya perlu buat untuk lulus dan cemerlang dalam pendidikan Islam? Ustazah akan bantu hari ini insya-Allah. Okey, anda pasti boleh lulus dan cemerlang pendidikan Islam dengan yang pertama, kita kena usaha dengan gigih walaupun sekarang banyak cabaran. Okay, cabaran untuk anda tahun ni adalah kita kena menjalani tempoh PKP. Adakah itu satu halangan atau itu adalah satu peluang? Okay. Dan kita kena usaha juga. Dan kita kena kenal pasti kelemahan dan kekuatan diri kita untuk kita susun strategi yang berkesan yang boleh kita guna untuk memastikan kita dapat kejayaan. Okey, dan bila kita dah susun strategi, kita kena istiqamahlah buat secara berterusan apa yang kita plan untuk kita capai apa yang kita nak, dan of course kita kena doa dan berharap hanya pada Allah. Sebab kalau kita usaha macam mana sekalipun, kalau Allah tak bagi, kita takkan dapat. Jadi kita kena usaha, kita kena doa, kita kena sungguh-sungguh, dan kemudian bila kita dah selesai berjuang, barulah kita berharap pada Allah. Okey, maksudnya barulah kita berharap pada Allah punya takdir dan ketentuan untuk kita pula. Okey. Jadi, tips yang Ustazah nak share kat sini, macam mana nak ingat fakta dalam pendidikan Islam adalah treat your mind like a drawer. Okey, bayangkan diri kita macam almari yang ada laci. Okey? Laci-laci ni kita kena susun, kemas-kemas dalam otak kita. Okey? Apa yang kita nak kena kemas dalam otak kita sekarang ni? Ustazah pasti bila dah cuti macam ni, dah lama yang tak pergi sekolah, dah lama tinggal kelas, mungkin ada yang tidak mengulang kaji. Tapi mungkin ramai lagi yang ulang kaji kan? Tapi adakah anda mengulang kaji secara teratur? Itu persoalannya. Jadi, apa yang kita kena buat, bila kita nak study sesuatu tajuk, contoh macam hari ini, kita akan study, kita akan belajar dan ulang kaji tajuk akidah. Jadi kita kena susun. Boleh bayang tak dalam kepala, apa dia tajuk akidah? Tingkatan 4 dan tingkatan 5. So kita kena susun satu-satu tajuk dalam kepala kita. Kemudian kita kena ingat fakta tu secara tersusun. Setiap kali kita ulang kaji mesti ikut susunan yang sama. Kemudian bila kita dah ingat, kita rasa kita dah ingat,
Lepas tu kita buat catatan sendiri. Kita boleh buat nota sendiri sebab kadang-kadang tulisan kita, warna pen yang kita guna, tempat kita buat nota, semua tu akan memberi kesan kepada ingatan kita. Kemudian kita test diri kita buat latih to be, jawab soalan. Okey. Banyak sekarang soalan-soalan dekat online, dekat buku dan macam-macam medium yang boleh kita test diri kita sama ada kita faham atau tidak. Kemudian kita tulis balik fakta yang kita ingat dan kita ulang proses tu sampai kita berjaya. Jadi nak tahu berjaya ke tak apabila kita berjaya menjawab soalan peperiksaan dan dapat markah yang kita inginkan. So hari ni kita nak dapat akidah 20 markah. Okey. So kita tengok sekali lalu. Tajuk untuk akidah ada 6 tajuk, tak banyak. Okey, untuk tingkatan 4 kita mula dengan perkara membatalkan iman, ada 6 perkara, syirik, kufur, ridah, khurafat, sihir, nifak. Kemudian tingkatan 4 tajuk yang kedua, dosa-dosa besar yang mesti dihindari, ada 7. Nanti kita tengok. Kemudian dosa-dosa besar yang membawa kehancuran umat, ada 5. Kemudian tuntutan taubat. Kemudian kita masuk tingkatan 5. Mungkin pada awal tahun hari itu ramai yang sudah belajar tajuk iman mutiara hidup. Kemudian kita akan tengok, mungkin yang belum belajar ataupun yang dah belajar, kita akan tengok hari ini Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah dan Khawarij, kemudian ajaran sesat. Jadi kalau kita settle semua ni, kita sudah pegang tajuk akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, sekarang ni kita akan mulakan dengan kuis. Okey, masing-masing Ustazah nak bersedia sebab selalunya kalau dalam kelas, Ustazah akan buat kuis macam-macam jenis cara, macam-macam style. Antaranya, kita akan angkat ABCD kan. Jadi Ustazah nak masing-masing capailah kertas atau apa-apa yang ada. Okey, kalau ada kertas A4, boleh lipat 4. Macam ni. Lepas tu boleh tulis A, B, C dan D. Besar-besarlah. Okey, kalau tak besar pun tak apa. Diri sendiri je nak test diri sendiri. Okay, jadi kita hari ini kita akan jadi orang yang paling jujur dan amanah sebab kita nak tengok kita ingat ke tak apa yang kita dah belajar selama ni. Tingkatan 4 punya tajuk dan ada sedikit tingkatan 5. Okey, Ustazah akan set masa, Ustazah akan tayangkan soalan. Kemudian Ustazah akan lepas beberapa ketika Ustazah akan kira 1 2 3, kamu angkat. Kamu angkat sendiri jawapan tu. Jawapan mana? Contoh ni. Jadi kalau betul jawapan tu seperti mana yang Ustazah cakap, kamu catat markah sendiri. Okey? Ready? Okey, soalan pertama. Akidah orang mukmin boleh terpesong dengan cara A. Menziarahi tempat ajaran sesat, B. Memohon hajat di kubur keramat, C. Melawat rumah ibadat agama lain, D. Menghadiri perkebumian orang bukan Islam. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah angkat kan? Siapa jawab B? Betul. Okey, tahniah. Kita akan pergi soalan nombor 2. Pernyataan di bawah tepat mengenai sihir kecuali A. Bertujuan mengelirukan manusia, B. Mengkhianati amanah yang diberikan, C. Ilmu yang dikaitkan dengan bantuan syaitan, D. Boleh memecah belahkan pasangan suami dan isteri. 1, 2, 3. Okey, siapa jawab? B. Betul. Okey, tahniah. Sekarang kita pergi pada soalan nombor 3. Menyembah patung berhala, menyembah pokok. Pernyataan di atas ialah contoh A. Kufur hakikat, B. Kufur syariat, C. Syirik khafi, D. Syirik jali. Okey, 1, 2, 3. Siapa jawab A? Betul. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Antara berikut yang manakah benar mengenai syirik khafi? A. Menunjuk-nunjuk kehebatan diri, B. Meminta hajat di kubur keramat, C. Mengaku Nabi Isa anak Tuhan, D. Memakai tangkal azimat untuk melindungi diri. 1, 2, 3.
Okey, siapa jawab A? Betul. Jawapan dia A, menunjuk-nunjuk kehebatan diri, tahniah. Dan soalan nombor 5. Pilih pernyataan yang benar tentang akibat nifak terhadap individu. A. Melemahkan perpaduan. B. Menghilangkan kepercayaan. C. Mengganggu ketenteraman. D. Menghalang pembangunan. Satu, dua, tiga. Okey, jawapan dia ialah D. Okey, so dah skip sikit soalan. Okey, kita tengok soalan ni. Nombor 7. Pukau dan santau adalah contoh perbuatan. A. Syirik. B. Khurafat. C. Sihir. D. Riddah. 1, 2, 3. Okey, jawapan dia C. Sihir. Okey, sekarang ni catat markah yang dah catat tu simpan tepi. Okey, sekarang kita akan pergi. Siapa yang betul semua, tahniah. Siapa yang ada betul sikit betul salah, tak apa. Yang tu adalah maklumat sedia ada yang ada dalam diri anda. Sekarang kita akan ulang kaji tajuk akidah tingkatan 4 dahulu. Okey, Ustazah letak QR code kat sini. Anda boleh scan untuk pergi kepada Padlet Ustazah. Ustaz. Safari can open the page. Okey, tunggu sekejap ya. Okey, dekat Padlet Ustazah ni, kalau anda boleh printkan nota ni, lebih baik. Okey, kalau print ada 6 muka surat ada 6 muka surat sahaja untuk tajuk tingkatan 4. Okey. So kita akan tengok tajuk yang pertama tingkatan 4 iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman. Ustaz, macam nak scroll? Oh, ke bawah. Okey. Okey, perkara-perkara membatalkan iman. Hari ini kita kena susun dalam kepala macam mana satu-satu ikut turutan yang Ustazah buat ni, dan lepas ni kalau nak study tajuk ni mesti ikut turutan yang sama. Yang pertama syirik, yang kedua kufur, yang ketiga riddah, yang keempat khurafat, yang kelima sihir, dan yang keenam nifak. Okey. Sekarang kita tengok maksud bagi syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. So kata kunci untuk syirik adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. Syirik ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Contoh untuk syirik jali, sembah pokok, sembah berhala. Dan contoh untuk syirik khafi, riak, ujub, takbur. Okey, Ustazah punya nota ni ringkas untuk membantu anda ingat. Jadi untuk pengertian lebih lanjut boleh baca buku ya. Okey, yang kedua, kufur. Kata kunci untuk kufur adalah tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah dan tolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi kufur ada dua, iaitu kufur hakikat dan kufur nikmat. Kufur hakikat ni dia mengingkari rukun iman. Jadi semua rukun iman yang kita tahu tu, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, semua tu dia tolak. Jadi kita tulis tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada hari kiamat, menolak hukum dalam Al-Quran. Okey, kufur nikmat pula adalah salah guna nikmat ke jalan yang tidak diredai Allah. Okey, contohnya Allah bagi nikmat tangan, kita mencuri. Okey, ataupun Allah bagi nikmat duit banyak, kita boros berbelanja. Okey, yang ketiga, riddah. Kata kunci dia berpaling. Okey, berpaling atau keluar dari Islam. Dan riddah ni berlaku dengan 3 cara. Okey, hati, perkataan ataupun lidah kita dan juga perbuatan. Okey. Dengan hati kita contoh riddah dengan hati adalah niat keluar Islam. Contoh dengan perkataan isytihar kita keluar Islam. Dan contoh bagi perbuatan menganut agama lain. Okey, seterusnya khurafat.
Khurafat ingat huruf K. Jadi kita ingat K. Kepercayaan karut yang dianggap ada kaitan dengan Islam tapi sebenarnya tidak. Kepercayaan karut yang dianggap ada kaitan dengan Islam tapi sebenarnya tidak. Jadi contoh untuk khurafat adalah percaya kepada azimat, menziarahi kubur keramat, percaya binatang boleh bawa tuah ataupun sial. Ini antara contoh dia untuk khurafat. Jadi sihir, yang kelima, sihir dia mesti ingat kata kunci ilmu. Sihir ni ilmu, ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui bantuan makhluk ghaib seperti jin dan syaitan, dan kita tambah sikit kat situ untuk memudaratkan manusia. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan perbuatan secara halus. Macam mana? Melalui bantuan makhluk ghaib. Contoh, jin dan syaitan. Untuk apa? Untuk memudaratkan manusia. So, contohnya adalah santau, pukau, ilmu hitam dan macam-macam lah yang kita boleh tengok dalam filem dan yang berlaku dalam kehidupan kan. Ada yang orang menggunakan sihir ni yang tidak baik untuk memusnahkan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir, yang keenam, nifak. Okay? Kata kunci bagi nifak adalah berpura-pura. Berpura-pura apa? Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah. Jadi ada 4 ciri orang munafik. Munafik ni adalah orang yang melakukan nifak. Jadi bila dia cakap, dia bohong. Bila dia janji, dia mungkiri. Bila dia diberi amanah, khianati. Dan bila bertengkar, melampaui batas. So ada 4 ciri orang munafik yang kita kena ingat. Jadi syirik, kufur, ridah, khurafat, sihir, nifak ni kita mesti ingat, first kita ingat maksud, ikut kata kunci. Okey, syirik, kata kunci, apa dia? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kufur, tidak percaya kepada Allah. Riddah, berpaling atau keluar, kata kunci ya. Yang keempat, khurafat, kepercayaan karut. Yang kelima, sihir, ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus. Dan yang keenam, nifak, berpura-pura melahirkan keimanan. Itu kata kunci yang akan membantu kita bila kita tengok ataupun kita disoal tentang maksud bagi setiap istilah ini. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk akidah yang kedua, tingkatan 4, iaitu dosa-dosa besar yang membawa kemurkaan Allah. Okey, dosa-dosa besar ni terbagi kepada 2. Yang pertama, dosa besar yang mesti dihindari ada 7 dan dosa besar yang membawa kehancuran umat ada 5. So boleh tengok kat situ yang tulisan kali biru tu. Okey. Yang pertama, hina dan derhaka ibu bapa. Apa maksud dia? Singgung. Macam mana yang kata hina dan derhaka ibu bapa tu? Kita menyinggung perasaan ibu bapa melalui perkataan atau perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menipu dan berbohong. Maksud dia melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Okey, menipu ni dia lebih kepada perbuatan dan berbohong dia lebih kepada perkataan. Selalunya dia akan tanya soalan ni dekat objektif. Kalau dia bagi contoh, contoh perbuatan menipu. Apa dia? Meniru dalam peperiksaan, kan? Okey. Ustazah akan pergi laju sebab nota ni boleh dibaca dan diulang sendiri. Jadi sebab kita nak kejar masa, jadi Ustazah akan baca macam mana nak ingat tu. Cara nak ingat tu nanti anda boleh buat sendiri kat rumah. Kemudian mencuri dan merompak. Mengambil hak orang lain secara sembunyi. Itu maksud mencuri. Merompak pula mengambil hak orang lain secara kekerasan. Okey, sekarang kita tengok yang keempat, riba. Okey, riba adalah maksud dia kat belah bawah tu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman atau hutang. Okey, riba ni dia terbagi kepada 2, riba al-fadlu dan riba an-nasi'ah. Okey, Ustazah nak cerita sikit macam mana cara Ustazah ajak anak murid untuk ingat riba al-fadlu dan riba an-nasi'ah. Okey, mungkin tak logik ke logik, yang penting kita ingat. Okey, so kita ingat macam ni. Kalau riba al-fadlu, kita ingat lelaki. Okey, fadil, fadlu. Okey, fadlu, fadil, lelaki. Kita ingat lelaki suka tukar kasut bola. Okey, dia teringin nak rasa kasut bola kawan dia, dia tukar. Nah, kawan dia pula teringin nak rasa hat dia, dia tukar. Okey, ingat, tukar. So, riba al-fadlu, dia adalah pertambahan. Sebab riba ni adalah pertambahan kan. So, pertambahan disebabkan pertukaran barang sejenis. So, kita ingat riba al-fadlu, lelaki. Kata kunci dia, pertambahan disebabkan pertukaran barang sejenis. Kalau riba an-nasi'ah pula,
Kita ingat perempuan. Okey, macam nama perempuan kan, An-Nasi'ah, perempuan. So pertambahan disebabkan apa? Orang perempuan suka beli barang, tak cukup duit, hutang, bayar RM10 dulu, RM20 macam tu kan. So kita ingat perempuan suka hutang, jadi kita kata riba an-nasi'ah pertambahan disebabkan menangguhkan tempoh bayaran. Okey, menangguhkan tempoh bayaran. So jangan marahlah, ni contoh saja. Okey. Kemudian makan harta anak yatim. Siapa tu anak yatim? Okey, anak yatim adalah anak yang kematian bapa sebelum umur baligh. Okey, anak yang kematian bapa. Ingat Kalau anak yang kematian ibu, dia masih belum digelar anak yatim. Kemudian harta anak yatim pula adalah harta kanak-kanak yang kematian bapa yang diperolehi daripada warisan, hadiah ataupun sedekah. Okey. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang. Perang ni yang dimasukkan perang apa? Perang jihad. Orang Islam berperang dengan orang kafir untuk mempertahankan Islam. Itu perang jihad yang dimaksudkan. Okey. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah mengumpat dan memfitnah. Mengumpat. Ni banyak yang buat ni kan. Okey, apa dia maksud mengumpat? Menceritakan keburukan seseorang semasa ketiadaannya. Ni masuk dalam dosa besar ni tau. Okey, menceritakan keburukan seseorang semasa ketiadaannya dan memfitnah, melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. Okey, itu kita kena ingat perbezaan antara mengumpat dan memfitnah. Okey, so kita dah habis 7 perkara dosa besar yang mesti kita hindari. Sekarang kita nak tengok 5 perkara dosa besar yang membawa kehancuran umat. Yang ni kita kena ingat maksud dan juga dia punya hukuman. Okey, sebab Allah dah tetapkan dah hukuman. Jadi, kita tengok yang pertama, minum arak. Apa maksud arak? Arak adalah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Di bawah tajuk arak juga kita kena tahu juga maksud dadah. Jadi dadah ni kita cuma tukar ya, kalau arak minuman, kalau dadah sejenis bahan. Okey, sejenis bahan yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Jadi apa hukuman dia? 40 kali sebatan. Kemudian yang kedua, qazaf. Apa maksud qazaf ni? Qazaf adalah menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa membawa 4 orang saksi lelaki yang adil. So ada beberapa perkara kita kena tengok kat situ. Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa membawa 4 orang saksi lelaki yang adil. Okey? Apa dia hukuman kepada pelaku qazaf? 80 kali sebatan. Okey, kemudian zina. Zina adalah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. So zina ni dia terbagi kepada 2, ghairu muhsan, iaitu penzina yang belum berkahwin, dan penzina muhsan, iaitu dah kahwin. Okey, so kita nak ingat ghairu muhsan, tak kahwin. Kalau muhsan, kahwin. So kalau kita takut kita keliru kan. Jadi apa hukuman untuk penzina yang belum berkahwin? 100 kali sebatan. Dan penzina yang dah berkahwin atau penzina muhsan direjam sampai mati. Okey. Kemudian liwat dan musahaqah. Liwat adalah hubungan sejenis. Jangan lupa sejenis hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki, dan musahaqah adalah hubungan sejenis perempuan dengan perempuan. Hukuman dia dikurung dalam rumah sehingga insaf. Kalau tidak insaf juga dikurung sehingga mati. Kemudian bunuh diri. Yang terakhir perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri. Perbuatan memisahkan roh. Roh ni, roh diri sendiri memisahkan roh daripada jasad sendiri. Dan azab, hukumannya diazab dan dikekal dalam neraka. Jadi habislah kita kepada tajuk dosa besar yang membawa kemurkaan Allah dan dosa besar yang membawa kehancuran umat. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu tajuk, apa dia tajuk yang ketiga kata 4? Tuntutan taubat. Okey. Tuntutan taubat ni, Ustazah dah bagi nota kat sini, hampa boleh baca. Tapi kat sini kita nak tekankan beberapa perkara sahaja berkenaan dengan taubat. Okey. Yang pertama, maksud taubat. Yang kedua,
hukum kita bertaubat. Yang ketiga, syarat-syarat taubat. Okey, dan yang keempat, keadaan taubat yang tidak diterima oleh Allah. Okey, Ustazah akan bangun untuk lukiskan macam mana kita nak ingat maksud taubat. Okey. Maksud taubat adalah kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintahnya atau melakukan larangannya. So kita bayangkan kita ni mai dari Allah. Okey, dan kita akan hidup daripada baby besar dan kita akan tua dan insya-Allah kita akan mati dan balik semula pada Allah. Ini adalah kitaran hidup kita sebagai orang Islam. Tapi dalam perjalanan kita ni, masa kita membesar, dewasa, remaja ni, mungkin kita akan tersimpang, tersilap jalan, okey, ataupun masa tua sikit, ke hulu, ke hilir, ke sana, kemari. Jadi mungkin kita tersilap pilih langkah apa semua. Jadi bila kita sedar kita buat salah, kita menyesal, maka kita kena, daripada kita dah merewang merata hala ni, kita kena patah balik. Di mana saja kita tersilap, kita mesti patah balik ke landasan yang sebenar. Sebab tu, dia punya kata kunci untuk taubat adalah kembali. Okey? Kembali semula taat kepada Allah. Balik semula pada kitaran kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Okey? Ni, harap boleh fahamlah rajah ni, contengan ni. Jadi, hukum taubat adalah wajib. Jadi sebab kita adalah pendosa, setiap hari kita mungkin tidak lari daripada buat dosa, kita kena bertaubat pada Allah. Kita kena balik semula pada Allah, tak kiralah sejauh mana yang kita dah pi. Okey. Sekarang ni Ustazah nak suruh ingat 4 syarat taubat. Okey, Ustazah akan tulis kata kunci dia. Okey, Ustazah tulis kata kunci saja dulu. Okey, 4 ni. Syarat taubat ni senang je. Tapi kadang-kadang bila kita tak ada panduan, kita akan tersilap ketika jawab soalan. So first, bila kata syarat taubat, mesti 4 ni. Menyesal, berhenti, stop. Stop daripada buat dosa. Menyesal buat dosa, kemudian berhenti daripada buat dosa, kemudian berazam untuk tak buat dosa lagi, tak ulang dosa balik. Dan yang keempat, minta maaf jika berkaitan dengan manusia atau barang kita ambil barang orang, kita kena pulangkan. So ni adalah syarat taubat. Okey. Dan yang keempat yang kita nak tengok dalam tajuk taubat ni adalah keadaan mana yang taubat tidak diterima oleh Allah. Kita sepanjang hidup kita ni, kita terbuka, Allah buka pintu taubat kepada kita. Tapi bila yang Allah dah tak terima taubat kita, yang pertama, ketika nyawa sudah berada di halkum. Yang kedua, ketika kita masih kafir. Dan yang ketiga, ketika kita masih bergelumang dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Okey, kita sudah selesai tajuk yang ketiga, tingkatan 4. Sekarang kita masuk tajuk yang pertama, tingkatan 5, iaitu iman mutiara hidup. Okey, mungkin ni benda yang baru lagi anda belajar di sekolah. Ustazah juga dah letakkan nota ni di Padlet ni, jadi boleh tengok. Sama juga dengan tajuk taubat, Ustazah hanya akan fokus pada beberapa perkara yang penting sahaja. Yang lain anda boleh baca sendiri. Okey, yang pertama, apa dia maksud kemanisan iman? Bila kata kemanisan iman, okey, apa dia maksud kemanisan iman? Bila seseorang itu berasa gembira dalam beribadah, sanggup tanggung kepayahan demi dapat redha Allah dan utamakan Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. 3 poin ni untuk maksud kemanisan iman. Kemudian, macam mana cara untuk dapatkan kemanisan iman? Okey, soalan ni kita ingat yang ini sahaja. Okey, poin ini sahaja supaya kita tidak terpesong apabila menjawab soalan. Okey, apa dia cara? Kata kunci dia Ustazah bagi kat sini,
cinta kasih benci. Okey? Cinta tu siapa? Cinta pada Allah. Cinta Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Kalau kita nak tukar kasih pun boleh. Kasih benci. Okey, kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. Kemudian kasih sesama manusia kerana Allah. Kemudian benci kepada kekufuran sebagaimana benci dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian untuk itu cara mendapatkan kemanisan iman. Dan apa kaitan antara iman dengan akhlak kita? Okey, kita tengok kat sini iman dapat menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Jadi iman juga adalah pendorong untuk kita melakukan kebaikan dan iman menjadi benteng daripada godaan syaitan. Okey. So senang je tajuk iman, cuma kita kena ingat betul-betul lah supaya kita tidak terkeliru. Sekarang kita akan pergi kepada tajuk yang lebih mencabar, tapi dia akan jadi mudah bila kita ingat secara bertersusun macam saya kata tadi kan. So kita tengok tajuk yang seterusnya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, Ustazah nak kamu semua tengok nota Ustazah ni, masukkan image kotak ni dalam kepala. Bila cakap pasal akidah ahli sunnah wal jamaah, Syiah dan Khawarij, mesti bayangkan nota ni. Okey, ahli sunnah wal jamaah tulisan kala ungu, belah atas dan ke bawah tu. Okey. Kemudian untuk Syiah, dia ada 3 Syiah. Syiah Imamiyah tulisan kala merah, Syiah Zaidiyah tulisan kala hijau, Syiah Batiniyah tulisan kala biru muda, dan Khawarij biru tua tulisan dia. Okey, masukkan dalam kepala, ajak otak kita, register dalam kepala. Kemudian baru kita pergi kepada satu-satu. So, siapakah pengasas ahli sunnah wal jamaah? Kita lah ahli sunnah wal jamaah ni tahu kalau nak faham. Okey, siapa pengasas dia? Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey, antara nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah adalah ahli as-sunnah dan al-jamaah. Jadi apa dia maksud ahli sunnah wal jamaah? Latar belakang ni maksudnya maksudlah. Okey, maksud dia adalah kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah dan perkara yang dibawa oleh sahabat serta menentang perkara-perkara bid'ah. Ada 3 perkara, kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah, kemudian perkara yang dibawa oleh sahabat dan menentang perkara-perkara bid'ah. Okey, ada 5 prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, berpegang dengan prinsip salafus soleh. Yang ketiga, apabila ada pertelingkahan pandangan, mereka akan merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka dan mereka tidak menghukum kecuali, KEC itu kecuali terdapat bukti yang sahih. So ada 5 ni kita kena ulang ikut turutan dan insya-Allah kita akan ingat. Kemudian dalam ahli sunnah wal jamaah ni ada pandangan terhadap beberapa isu. Okey, ada 5 isu kat sini. Yang pertama berkenaan dengan Al-Quran bukan makhluk. Jadi ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim. Kemudian pada isu melihat Allah, orang ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa orang mukmin dapat melihat Allah di syurga pada hari kiamat. Yang ketiga, pada isu pelaku dosa besar, ahli sunnah wal jamaah juga yakin bahawa pelaku dosa besar masih dikira mukmin tetapi fasik. Kemudian yang keempat, pada isu iman bertambah dan berkurang, ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa apabila kita taat, iman kita bertambah dan apabila kita buat jahat atau maksiat, iman kita akan berkurang. Kemudian pada isu qada dan qadar, kita ingat segala ketentuan tu qada dan segala yang berlaku qadar di alam ini terjadi dengan kebijaksanaan Allah sejak azali. Ketentuan, qada dan segala yang berlaku di alam ini terjadi dengan kebijaksanaan Allah sejak azali. Okey, itu settle Ambil masa nak hafal, ambil masa untuk ingat, kemudian kita akan test diri kita. Jadi sekarang kita akan pergi kepada Syiah. Syiah dalam silibus kata 5 kita kena belajar 3 jenis Syiah. Yang pertama Syiah Imamiyah, yang kedua Syiah Zaidiyah, yang ketiga Syiah Batiniyah. Okey, siapa Syiah? Syiah adalah golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Sayyidina Ali, KW itu karamallahu wajhah, sebagai khalifah Rasulullah. Kita boleh tambah lagi selepas kewafatan Rasulullah. Okey, pada Syiah Imamiyah ada 5 poin. Tulisan merah tu dia ada 5 poin. Saya akan baca dan saya akan tekankan macam mana kita nak ingat ikut kata kunci.
So yang pertama, beriktikad bahawa jawatan imam adalah anugerah Allah seperti kenabian dan menganggap imam adalah maksum tetapi tidak mendapat wahyu. So point ni kita nak cakap kat otak kita, macam mana nak ingat? Syiah Imamiyah beriktikad bahawa kata kunci kat sini, jawatan imam anugerah Allah dan imam maksum. Jawatan imam, anugerah Allah, imam maksum. Masukkan kata kunci itu dulu. Nanti lepas dia dapat, baru kita masukkan ayat yang penuh. Kemudian yang kedua, menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Ahlul Bait. So kata kunci kat sini, tolak hadis bukan Ahlul Bait. Tolak hadis bukan Ahlul Bait. So kata kunci dia Ahlul Bait. Kemudian yang ketiga, beriktikad bahawa Imam yang ke-12 iaitu Muhammad Al-Mahdi akan muncul sebagai Imam Mahdi. Okey. Yang ketiga poin dia adalah Muhammad Al-Mahdi muncul sebagai Imam Mahdi. So Imam Mahdi lah kata kunci dia. Dan yang keempat, beramal dengan taqiyah. Taqiyah ni apa? Taqiyah ni menyembunyikan iktikad sebenar apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad. So kata kunci dia taqiyah. Dan yang kelima, mengharuskan perkahwinan mut'ah ataupun nikah kontrak. Kata kunci dia nikah kontrak. So, daripada kita susun dalam otak kita, Syiah Imamiyah ada 5. Yang pertama berkenaan dengan imam. Imam adalah anugerah Allah, imam maksum. Yang kedua berkenaan dengan Ahlul Bait. Mereka tolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Yang ketiga berkenaan dengan Imam Mahdi. Mereka anggap Muhammad Al-Mahdi akan muncul sebagai Imam Mahdi. Yang keempat, beramal dengan taqiyah. Okey, yang kelima, mengamalkan ataupun mengharuskan nikah kontrak. Settle Imamiyah. Kemudian kita pergi pada Zaidiyah. Tadi Imamiyah ada 5, sekarang Zaidiyah ada 4 poin tulisan warna hijau. Yang pertama, beriktikad pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Okey, berlaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Kemudian yang kedua, beriktikad bahawa perbuatan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah. Yang ketiga, menolak pegangan Syiah yang lain seperti kemaksuman para imam kecuali Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Yang keempat, menolak taqiyah dan kepercayaan Imam Mahdi. Okey, dia tolak apa yang diimami oleh Syiah Imamiyah tadi. So ada 4, anda boleh ingat satu-satu ikut turutan. Yang ketiga, Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah adalah Syiah yang paling sesat dan radikal. Sebab apa? Kita tengok poin yang pertama. Mereka beriktikad bahawa Ali karamallahu wajhah dan imam-imam mereka sebagai Tuhan. Sebab itulah dia yang paling sesat dan radikal. Kemudian poin yang kedua, mereka beriktikad imam mereka Muhammad Al-Hanafiyah masih hidup. Dan yang ketiga, mereka menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak. Jadi Syiah Imamiyah ada 5 poin, Syiah Zaidiyah ada 4 poin dan Syiah Batiniyah ada 3 poin. Sekarang kita pergi pada Khawarij. Khawarij ni siapa? Khawarij ni adalah golongan penyokong Sayyidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim. Okey, mereka ni belot daripada sokong Sayyidina Ali apabila Sayyidina Ali menerima majlis tahkim. So, apa dia prinsip akidah Khawarij? Ada 3. Yang pertama, mereka beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. Okey, pada isu pelaku dosa besar kita boleh tengok pada Ahli Sunnah wal Jamaah, pada Syiah Zaidiyah dan pada Khawarij. Kita boleh buat perbandingan kat situ ya. Kemudian perbandingan dia apa? Yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah kata pelaku dosa besar masih dikira mukmin tapi fasik. Syiah Zaidiyah kata pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Dan Khawarij kata pelaku dosa besar adalah kafir. Okey. Kemudian poin yang kedua untuk Khawarij, mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah semua umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka. Dan yang ketiga, mereka membataskan sumber syariat kepada Al-Quran sahaja. Jadi untuk bantu anda ingat maksud untuk tajuk ni, Ustazah ada tukar lagu sikit. Okay? Baru je dapat idea semalam. Jadi boleh Ustazah share kat sini, kita dengar sikit lah. Abu Mansur Al-Maturidi, kedua Abu Hasan Al-Ash'ari, pengasas ahli sunnah wal jamaah.
Kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan perkara yang dibawa oleh para sahabat dan menentang bid'ah. Syiah, golongan yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah ganti Rasulullah setelah baginda wafat. Khawarij, oh golongan penyokong Sayyidina Ali, pada mula berjuang menentang Muawiyah, tetapi tak terima dengan majlis takim. Itu maksud bagi istilah ini. Okey, ni Ustazah minta tolong anak murid Ustazah, Ilmi Irfan nama dia, suruh rakam, lepas tu Ustazah buat video lah. Okey, so mungkin boleh bantu anda untuk ingat 3 istilah, iaitu istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, istilah Syiah dan juga istilah Khawarij. So kita akan pergi kepada tajuk yang terakhir untuk akidah, iaitu ajaran sesat. Okey, kita tengok sama juga macam tadi, masukkan dalam minda anda nota Ustazah ni. Okey, bayangkan ajaran sesat, atas tu ada definisi ajaran sesat. Amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ciri-ciri ajaran sesat adalah antaranya cemar kesucian Al-Quran dan As-Sunnah, ubah prinsip akidah, asas akidah Islam, ubah bentuk ibadah, mendewakan pemimpin, dan ada 8 perkara kita boleh pilih 4 yang senang kita nak ingat. Okey, so kita bayangkan belah kiri adalah Qadiani, tulisan kali biru, tengah adalah ajaran Bahai, tulisan kali hijau, dan kanan adalah Taslim, tulisan kala pink. Okey, so bayangkan. Kemudian kita akan ingat pengasas. Pengasas Qadiani adalah Mirza Ghulam Ahmad, berasal dari Qadian, India, dibawa ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah. So nama ni kita kena ulang-ulang selalu supaya kita ingat. Kemudian ajaran Bahai diasaskan oleh Husin Ali Al-Mazandarani, gelaran Bahaullah, dibawa ke Malaysia oleh Yan Ki Leong. Dan Taslim Haji Muhammad diasaskan oleh Haji Muhammad Syafi'i, gelarannya Haji Muhammad Matahari, berasal dari Kampung Seronok, Pulau Pinang. Jadi kita tengok ciri-ciri kesesatan, Ustazah hanya akan sebut, hampa kena balik hafal sendiri nah, ikut nota Ustazah ni. So ada 8 poin berkenaan dengan Qadiani. Yang pertama, beriktikad bahawa Imam Mirza adalah jelmaan Tuhan Krishna. Yang kedua, beranggap Imam Mirza ada kitab iaitu At-Tazkirah. Yang ketiga, menganggap Imam Mirza ada sejuta mukjizat. Yang keempat, mereka mengubah ayat Al-Quran. Yang kelima, mereka mendakwa malaikat adalah panca indera Allah. Yang keenam, mereka mengisytihar Qadian sebagai tempat haji. Yang ketujuh, mereka mendakwa Nabi Isa dimakamkan di Saringar, India. Dan yang ke-8, menghukum kafir selain daripada pengikut Qadiani. So ni kena ulang dan terus ulang sampai ingat. Kemudian, ciri kesesatan ajaran Bahai. Yang pertama, beriktikad bahawa pengasasnya jelmaan Allah. Yang kedua, beriktikad semua agama bergabung dalam ajaran Bahai. Yang ketiga, beriktikad bahawa alam ini kekal, sedangkan alam ini tak kekal kan. Yang keempat, beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib. Yang kelima, menolak mukjizat malaikat syurga neraka. Yang keenam, memansuh dan menghapuskan jihad. Yang ketujuh, mengubah bentuk ibadah. Yang ke-8, menganggap Acre di Palestin sebagai kiblat baru. Boleh Google Acre itu bentuk macam mana. Yang ke-9, mengagungkan kod 19. Juga boleh Google untuk tahu tentang kod 19. Jadi ada 9 poin berkenaan dengan kesesatan ajaran Bahai. Dan kesesatan ajaran Taslim ada 7. Yang pertama, menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai maksum. Maksum ni apa? Suci dari dosa. Kemudian yang kedua, beriktikad bahawa alam ini bersifat qadim. Yang ketiga, beriktikad bahawa diri batin manusia adalah Allah dan diri zahir manusia adalah Nur Muhammad. Yang keempat, menolak kiamat, syurga, neraka. Yang kelima, mengharuskan zina melalui nikah batin. Yang keenam, solat dengan niat sahaja, tak ada rukun qauli dan fi'li. Dan yang ketujuh, mentafsir Al-Quran mengikut nafsu. Jadi ada kat sini 8, 9, 7 poin berkenaan dengan ciri-ciri kesesatan yang kita kena ingat ikut turutan. Okey, jadi kita dah selesai bincang perkara yang ada dalam akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi
kita dah tak kesuntukan masa untuk kuis. Mungkin pada slot yang kedua Ustazah akan uji balik pengetahuan anda. Dan juga sebenarnya dekat Padlet tadi, anda boleh uji faham ke tidak dengan menjawab kuis pada Quizizz yang Ustazah sertakan link di situ. So diharapkan anda semua dapat menghuraikan cara untuk ingat fakta, iaitu susun dalam kepala balik satu-satu, kemudian dan boleh menyatakan maksud bagi setiap istilah akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi Ustazah mohon anda untuk boleh bagi respon untuk slot hari ini. Mungkin ada penambahbaikan yang Ustazah boleh laksanakan, ataupun anda apa-apa nak bagi tahu Ustazah, boleh pergi kepada link ini atau scan ni, anda boleh tulis saja di Padlet untuk apa-apa yang anda ingin beritahu pada Ustazah. Okey. Jadi sekian sahaja. Ustazah minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang Ustazah mengendalikan slot ini. Mungkin terlaju sikit, tapi insya-Allah dapat bantu. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu daripada Ustazah sendiri. Jadi pesanan sikit, kita nak kena stay at home. Duduk rumah, jangan duduk maya mata-mata, naik motor mata-hala. Okey, duduk rumah saja sebab duduk rumah dapat pahala. Okey, sama-sama kita berusaha untuk hapuskan COVID-19. Terima kasih kepada frontliners yang berusaha gigih dan teruskan support Perlis Mengaji. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.